Yang berhormat Tuan Pengerusi, ada dua pakar yang bercakap tadi di pihak pembangkang. Satu daripada Indra Mahkota, satu lagi sahabat saya daripada Kuala Selangor. Yang ini saya bagi pandangan sedikit, Tuan Pengerusi. Satu tadi apabila Menteri mengatakan bahawa ada basis untuk kita buat hedging dengan menggunakan forward buying. Yang berhormat Indra Mahkota tukar goalpost pergi ke food security. Tapi tak apa. Saya nak bagi tahu, yang berhormat Menteri, saya minta penjelasan dan ini pandangan saya. Sebenarnya pembangkang ni faham, tetapi again ada political angle. Tapi tak apa. Saya bagi satu explanation. Saya mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Kuala Selangor. Dalam isu monopoli ataupun oligopoli, tak semestinya ianya adalah satu perkara yang tidak baik, terutamanya yang ada kaitan dengan food security. Saya give example, saya bagi contoh. Kenapa kerajaan, ini minta pandangan Menteri, kenapa kerajaan memberi monopoli dan oligopoli ini? Kenapa? Sebab pertama sekali ialah kita perlu menjamin bahawa contohnya beras. Beras itu dapat diperolehi. If you give the right to import to every Tom, Dick and Harry dengan izin, tidak ada pengeluar kerajaan Vietnam, Thailand, Pakistan yang akan deal dengan semua yang kecil-kecil ini. Dia tidak akan mendapat satu economies of scale, satu lagi political backing daripada government. Sebab itu dalam masa krisis, kita bercerita pasal worst case scenario yang berhormat. Waktu zaman tidak ada masalah, itu kita ketawa semua. Tetapi ini Kotak Bulut boleh jadi menteri saya tengok. Kita bercerita pasal kerajaan. Semua pun boleh yang kena batangan pun boleh. Kerajaan, terima kasih Tuan Pengerusi. Kerajaan memikirkan the worst case scenario, not during the normal days. Worst case scenario apa yang berlaku? Saya bagi tahu kepada yang berhormat. Pada tahun 2008, apabila Kubang Krian membawa satu usul tergempar di dalam Dewan ini, apa yang dikatakan? Diminta supaya food security, beras pada waktu itu. Semua berdiri, 4 jam kita bermesyuarat, kita berdebat. Akhirnya conclusionnya apa? Supaya minta kerajaan bangunkan jelapang padi. At the end, you all also complain about nak buat jelapang padi, nak buat empangan. Tapi tak apa, that's beside the point. Tapi saya nak bagi tahu satu insiden pada tahun 2008 yang berhormat. Kenapa saya tahu ini Tuan Pengerusi? Kerana saya adalah ahli lembaga pengarah Bernas. Ya. It's monopoly and I'm very proud of it. Saya bagi tahu you yang berhormat. Monopoly is not even oligopoly. Sekejap yang berhormat. Sekejap. You want to debate kita boleh. Kalau diizinkan pengurusi. Okay, sorry, minta maaf. Okay, Tuan Pengerusi. Saya nak bagi tahu pada minta maaf. The other side of the coin, ya. Yeah. I'm sorry. I don't want to make it. I don't want to personalize my argument. Tuan Pengerusi, 2008, apa yang berlaku apabila krisis beras berlaku? Shipment beras yang sepatutnya dihantar ke Malaysia pada waktu itu cuba untuk di-hijack oleh negara lain. Kerana semua negara mempunyai masalah beras pada waktu itu. Tetapi oleh kerana Bernas sebagai satu entiti yang boleh dealing dengan importer, exporter itu secara besar-besaran di back pula oleh kerajaan, importer, exporter itu tidak bermain kayu tiga dengan orang lain. Dia bagi kepada Bernas. Tetapi pada waktu itu bayangkan kalau syarikat Ali, syarikat Abu dapat konsesi, syarikat Acong dapat konsesi. I tell you sir, at that time we will have the real food security and food crisis. Itu sebabnya saya rasa kerajaan meletakkan kenapa monopoli ini penting. Pertamanya untuk memastikan dengan entiti yang besar ini maka mereka boleh mendapatkan bekalan. Yang keduanya, kerajaan dapat kontrol mereka. Ini yang amat penting. Apabila katalah harga beras naik, satu entiti seperti Bernas boleh diarah untuk absorb the cost dan mendapat kerugian. Ada tahun-tahun, yang berhormat Menteri, ada tahun-tahun yang tertentu di mana Bernas rugi kerana kerajaan minta mereka absorb the cost of price increases in rice and not pass it down to rakyat. Itu sebabnya monopoli ada kebaikannya dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Terima kasih yang berhormat Ketua Pengerusi. Kalau saya minta Ketua Bulut sikit. Ya Mat, biarlah Menteri jawab ya Mat. Menteri tak jawab lagi Antitrust law. Kuala Selangor. Tak boleh Terima kasih. negeri. Dengan kita bahas Tuan Pengerusi, saya rasa monopoli sikit aja perkara. saya rasa cukuplah.
Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kota Belud. Itulah jawapan dalaman Yang Berhormat. Sebab dia daripada ahli lembaga bernas, dia dapat menyuarakan, dan sebab saya di dalam kementerian yang lain, ya. Tetapi itulah sebenarnya dalaman yang ada. Kadang-kadang Yang Berhormat, kadang-kadang kepada syarikat-syarikat ni, sebab itu kita ada CSR. Dalam masa mereka membuat keuntungan, kita kecamkan mereka, mengatakan oh inilah kaya, raja gula, raja tepung, macam-macam raja. Tetapi dalam masa mereka kerugian, tak ada orang bersimpati dengan mereka. Tapi ini adalah semua diabsorb, ya, oleh syarikat-syarikat yang telah menjadi pengilang dan juga menjadi mereka yang telah diberi AP untuk membawa masuk komoditi-komoditi macam ini, khasnya untuk mengurangkan beban rakyat. Okey, terima kasih. Secara ringkas je, secara ringkas. Berbalik kepada isu yang pokok, kita nak luluskan subsidi sekarang ni. Kita nak luluskan subsidi yang dulu 200 nak tambah pada 367. Pokok pangkalnya sekarang saya nak tanya kepada kementerian. Dah banyak jawapan dia beri. Maknanya kontrak ni kontrak baru ke? Sebab belanjawan tahun 2012 ni sudah tentu mengambil kira 1 tahun punya keperluan. Sebab kita dah bagi peruntukan subsidi 200 juta untuk gula ni. Sekarang kita minta 367. Seolah-olah kontrak ini baru dibuat. Kalau baru dibuat, sungguh pun baru dibuat, sepatutnya kementerian sudah mengambil kira keperluan masa hadapan untuk sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi saya nampak seolah-olah macam kontrak atau nilai ini tergantung kepada penentuan pasaran. Kerajaan tak boleh bertindak atas keperluan pasaran. Kita ada kuasa untuk menentukan. Yang Berhormat, sebab yang itu saya belum masuk lagi. Yang Berhormat, Okey, yang kedua, sebab Timbalan Menteri menyebut tentang jawapan tadi, kata pengilang terpaksa tanggung dan sebagainya. Saya tak nafikan. Tapi sedar ke tidak kita semua ni, mana-mana pengilang, pembekal, pemborong ataupun perniagaan yang mengalami kerugian, mereka ni boleh minta absorb dalam bentuk pengecualian cukai, Yang Berhormat. Jadi tak timbul soal mereka ni merana dan merasa masalah. Tak timbul. Mereka boleh carry forward dia orang punya kerugian. Dan perkara ni sebenarnya menjadi satu isu yang agak besar yang sepatutnya kita cari forum lain untuk kita debate. It's policy matter. Terima kasih. Yang Berhormat, sepatutnya itu Yang Berhormat bercakap di dalam peringkat dasar kepada Kementerian Kewangan. Ya, Yang Berhormat. Okey, Yang Berhormat tadi Yang Berhormat bertanya mengenai bezanya. Untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya memang dari mula peruntukan kewangan yang diperlukan adalah bagi tahun 2012 sebenarnya memang kita sudah pack dekat at 567 juta. Tapi kepada kelulusan peruntukan di bawah bajet 2012, kita hanya diagihkan 200 juta. So meaning to say, the shortfall di bawah bajet ini adalah 367 yang kita pohon hari ini, Yang Berhormat. Bermakna memang sudah diunjur 567 juta. Tetapi at the beginning of the budget yang itu diagihkan, so kita memerlukan balance. Bermakna kita telah buat unjuran. Okey, Yang Berhormat, saya masuk kepada tepung. Sebab bajet ni memohon di bawah gula dan tepung. Yang Berhormat tak banyak pula cakap pasal tepung ni. Sepatut saya, ialah ada tadi sebut tepung sikit. Bagi tepung pula Yang Berhormat, kita ada shortfall sebab yang kita perlukan adalah 150,092,000. Tetapi at the beginning of the budget kita diberikan 113 juta. So shortfall yang kita mohon di dalam supplementary ini adalah 37,092,000. Dan untuk makluman, bagi tepung lagi ramai players. 11 ada 11 Yang Berhormat. Saya maklumkan ini rekod sebab elok kita mengadakan perbahasan macam ini sebab kita dapat memberi sebanyak maklumat Yang Berhormat supaya ada satu kesepahaman yang baik. Sebab ini adalah sesuatu yang elok untuk tak kira sebelah mana kita berada, semua kita makan gula dan tepung. Jadi ada 11 kilang
iaitu FFM Berhad, JB Flour Mill Sdn Berhad, FFM Flour Mill Sarawak, Kuantan Flour Mills Berhad, Prestasi Flour Mill Sdn Berhad, Sabah Flour and Feed Mill, Lahad Datu Flour Mill Sdn Berhad, Sarawak Flour Mill, Seberang Flour Mill, Malayan Flour Mill dan United Malayan Flour Mill. 11 semuanya. Jadi yang berhormat, jadi semua ini dan dengan keadaan sebegini kita telah dapat mengekalkan harga pada RM1.35 sekilo untuk rakyat kita. Dan bagi yang berhormat daripada, jadi dengan kata lain Timbalan Menteri, yeah, there is a solution to monopoly, right? Adalah penyelesaian kepada monopoli seperti Kota Belud kata, there is only one player. Tak, the more the better. You have a number, you ada satu jumlah yang mana Sabah yang memberikan competition itu berlaku. Dan dengan persaingan itu kita akan dapat menurunkan harganya. InsyaAllah yang berhormat, insyaAllah. Dan seperti tak buat masa ini 4 pengilang ni. But insyaAllah yang berhormat, seperti saya katakan tadi, kan kita ada jawatankuasa tadi yang saya bacakan. So siapa-siapa yang nak masuk join the bandwagon, in fact memang digalakkan yang berhormat, tapi setakat ini memang 4 ni lah. So nanti kalau ada more, mungkin kota untuk satu-satunya akan diturunkan. Yang berhormat daripada tadi, sebab sebenarnya bila saya menjawab saya telah merangkumi beberapa ahli yang berhormat, tetapi ini mengenai sikit saja mengenai kesihatan. Memang yang berhormat, kami pun bila ditanya atau di bawah program rasionalisasi subsidi, kan ada masa-masa kita hendak mencari jalan mana subsidi yang patut kita kurangkan. Jadi kerajaan melalui pemandu kita telah mengadakan makmal rasionalisasi subsidi untuk semua barangan dan mengumumkan pelarasan semula subsidi gula pada Julai tahun 2010, dan di antara banyak-banyak yang dikawal di bawah kementerian kita, gula lah yang pertama menjadi target kami. Memang desakan daripada pertubuhan dan pihak kesihatan dan macam yang berhormat Bukit Matajam tadi, yang memang kita menjaga kesihatan yang berhormat. So satu daripadanya memang kita target kepada gula, dan syukur alhamdulillah kita dapat menjalankannya. Dan mungkin satu lagi siri rasionalisasi gula boleh dijalankan sebab nampaknya sambutan positif. Jadi oleh yang demikian ini, tapi kita membuatkannya tidak secara drastik tetapi sedikit demi sedikit, tapi kita telah dapat menjalankannya dengan begitu baik sekali. Jadi yang berhormat, saya rasa yang banyak yang lain. Saya curious. Tadi katakan ini subsidi untuk gula ialah 45 sen, 54 sen 1 kilo. Jadi semua orang dapat ke ini harga yang sama untuk mereka yang membuat minuman yang manis seperti Pepsi Cola, Coca-Cola, dan juga kuih-kuih yang memerlukan gula yang banyak, yang untuk komersialnya. Adakah mereka juga dapat subsidi yang sama seperti yang kalau kita beli 1 kilo? Yang berhormat, okey, minta maaf yang berhormat ni. Yang tadi 54 sen adalah untuk household consumer. Tetapi bagi mereka yang industry players yang memerlukan 500 tan, more than 500 tan, mereka membeli pada harga tanpa subsidi, iaitu RM2.84. Jadi kita yang household consumers RM2.30. So memang ada beza. Selepas tu tadi yang berhormat, saya belum tadi bagi AP gula juga yang berhormat diberikan kepada industri. Saya lupa tadi yang berhormat, kepada industri iaitu yang membuat susu manis, yang Nestle dan sebagainya. Dia mendapat AP masing-masing sebab volume yang mereka gunakan itu adalah besar.
Yang berhormat, mungkin yang berhormat hendak mengetahui industri yang dilulus AP untuk mengimport gula, ini adalah sharing information yang berhormat iaitu Able Dairies Sdn Bhd, dia diluluskan AP 10,000 metrik tan. Malaysia Milk Sdn Bhd 900, F&B Nutrition Sdn Bhd 500, Etika Dairy Sdn Bhd 10,000 metrik tan, Pemanis Sdn Bhd 2,000 dan Dutch Lady Milk Industries 1,500. So meaning to say ini adalah industri. Kalau saya boleh tanya sikit Timbalan Menteri mesti proportion, nisbah domestik ni subsidi dengan industries. Berapa ya jumlahnya? 10-90, 20-80? Soalan ini kerap ditanya tapi selalu dielakkan oleh menteri-menteri jawab. Akhirnya berapa jumlah perbezaan subsidi ke domestic household use, isi rumah dan juga pada industri? Tolong kalau boleh jawab spontan lah, kalau tidak tulis pun tak apa. Seperti saya katakan tadi, kita menggunakan formula dari segi 75-25%. Because open market dengan yang kita telah ikat dengan long term contract. Saya rasa yang berhormat, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian dan I think perbincangan kita telah insya-Allah saya berharap telah memberi satu kesefahaman yang baik sebab sama-sama kita hendak menjaga rakyat yang kita kasihi semua. Sekian, terima kasih.